Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe ke channel aku, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. And jangan lupa to follow Nas Winchester on Spotify guys. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang satu kisah berkenaan dengan seorang lelaki. Dia berasal dari Colombia guys, and jadi dikenali sebagai salah satu pembunuh bersiri yang kejam gila guys dekat Colombia. Okay, and korang mesti akan terkejut bila korang dengar berapa jumlah mangsa dia yang telah dijadikan mangsa. Mangsa dia yang dijadikan mangsa. Macam tu lah, okay. Jumlah mangsa je lah, senang cerita So, tanpa membuang masa lagi guys, nama aku Nas, and I am your true crime storyteller. Let's go! Okay guys, bila aku sembang pasal serial killer dia ada macam-macam jenis guys. Okay, ada yang yalah zaman-zaman dulu biasalah old school, and then macam yang case Twitter, mangkuk Twitter tu dia memang modern gila lah, dia pakai semua segala teknologi, betul lah. Okay, tetapi kan dia punya kekejaman tu dia ada dia punya different level tau. Okay, and tapi bagi aku macam yang kisah yang aku nak share dengan korang hari ni, lelaki dari Colombia ni, dia punya level tu kan aku boleh katakan dahsyat gila lah, sebab dari segi dia punya jumlah mangsa dia tu memang tak boleh brain lah. And dia punya latar belakang pun bagi aku lah aku ada aku punya own personal opinion lah, okay, tentang why dia ni menjadi seorang yang gila ganas guys. Jadi nama lelaki ni, nama dia adalah Pedro Lopez, ataupun nama penuh dia adalah Pedro Alonso Lopez. Dia dilahirkan di Colombia pada tahun 1948. And dia ni kan guys, dia punya family, keluarga dia besar weh. Sebab si Pedro ni, dia adalah anak yang ketujuh guys. Anak yang ketujuh daripada 13 orang anak guys. Production dahsyat gila bye. Okay, tetapi yang kesian lah dekat ke 13 orang anak ni, yang kesiannya is dorang punya mak ni adalah seorang pelacur guys. Mesti ada some sort of background yang tak begitu manis okay, tapi itulah masa time tu kan, kita pun tak tahulah macam mana keadaan kat sana kan. Okay, untuk bapa si Pedro ni itulah ni bila aku kata kesian lah family yang macam ni kan. Okay, sebab bapa si Pedro ni dia telah meninggal dunia guys semasa Pedro masih lagi berada dalam kandungan ibunya. So maybe yalah yang dapat jumpa bapa dia is yalah dia punya abang ataupun kakak dia yang yalah lagi 6 orang atas dia kan. Tapi tidak untuk si Pedro ni, which is kesian lah dia punya childhood dia Okay, jom kita cerita borak-borak sikit pasal si Pedro Lopez ni Okay, so dia ni kan semasa dia kecil, and then bila dia membesar basically, dia ni macam mana, dia membesar dalam persekitaran aktiviti pelacuran guys. Okay, which obviously macam tadilah, macam mak dia adalah seorang pelacur kan. Okay, so dia dah membesar dalam environment macam tu tau. So benda-benda macam tu kan sudah mempengaruhi Pedro ni, dia punya kehidupan dia dalam keadaan yang gelap guys. Very dark childhood orang kata disebabkan terdapat perkara-perkara negatif yang berlaku di sekeliling dia daripada dia kecil lagi guys. Aku rasa ending dia ni macam tak manis And korang imagine seawal dia berusia 8 tahun, dia ni kan, si Pedro ni telah diusir ataupun telah dihalau oleh ibunya guys. Tetapi ada sebab dia tahu. Okay, ada sebab kenapa mak dia halau si Pedro ni. Sebab pada time tu si Pedro ni dia pernah mencuba untuk mencabul adik dia sendiri guys. Adik perempuan bagi aku mental lah, okay, mental. Tetapi mungkin disebabkan persekitaran itu kan, pelacur sini, pelacur sana kan, okay, depan belakang sini, depan belakang sana kan. So maybe dia punya, orang kata apa, mentality dia sudah macam affected teruk tau. Alright, so dia tak tahu apakah itu benda yang baik ataupun benda-benda yang positif yang ada di sekeliling dia. And selepas dia kena halau tu kan, okay, dia kena halau tu, dia terus berpindah ke Bogota guys. Siapa kaki narkos kan, Pablo Escobar kan, Bogota. So bila dia dah pindah kat Bogota tu kan, okay, dia telah tinggal di sebuah rumah perlindungan. Tetapi macam ada satu pepatah ni, pepatah Melayu je, aku tak tahu pepatah ni, tapi aku rasa sebabkan dia pindah ke Bogota, okay, sebab dia kena halau, dia nak duduk dekat satu rumah perlindungan ni. Tapi itulah, orang kata apa, harapkan pagar makan padi.
Macam tu betul aku rasa So macam tu lah nasib si Pedro kat sana tau, okay? Sebab why? Bila dia dekat sana kan, aduh why, aku rasa ini dia punya starting point lah. Starting point where telah membuatkan dia menjadi seorang serial killer yang ganas, guys. Sebab dekat rumah perlindungan tersebut tu, dia telah diliwat, guys. Member kena liwat weh. Dia nak cari tempat tinggal lah untuk berlindung kan, tapi member sekali kena liwat dah. Dia kena liwat oleh penjaga rumah itu sendiri, guys. Seorang lelaki weh, which is kesian lah dekat Pedro ni, tak pasal member kena lah. Dan kemudian ni guys, time tu dia dah berumur 12 tahun tau, okay? Dia dah umur 12 tahun. Terdapat sebuah keluarga lah, okay? Sebab itu adalah satu rumah perlindungan. Terdapat satu keluarga ni datang ke rumah tersebut, and dorang nak macam ambil lah si Pedro ni, sebab mereka kesian dengan keadaan Pedro bila dia dekat sana. So which is very good lah kan, okay? Bagus lah untuk Pedro. Finally ada orang nak ambil dia, nak keluarkan dia daripada rumah perlindungan tersebut, okay? Aku rasa member sudah kena, tak tahulah, berliwat-liwat lah kot kan, okay? Finally ada juga keluarga yang berhati baik nak selamatkan dia, guys. Yeah. So yeah, seperti kita expect lah, bila dia dah diambil oleh keluarga tersebut, diorang nak membesarkan dia, nak menjaga, membesarkan dia untuk menjadi seorang yang elok lah kan, okay? Back to the jalan yang betul lah, orang kata okay? So because of that, mereka pun, keluarga tersebut telah menghantar Pedro ke sekolah, guys. Yes, that's the way lah. Bagi education dekat sesiapa lah kan, okay? Anak sendiri ke, bukan anak sendiri ke apa kan, okay? So macam keluarga ni, which is a very good thing, guys. Education is very important, you know, okay? So yeah, so from there kita boleh nampak, alright Chun, Pedro, hidup kau dah back on track dah ni. Cuma terdapat satu hari ni ada satu kejadian lah, orang kata Pedro je nak lari diri, guys. Dia nak melarikan diri daripada sekolah tersebut weh. Korang nak tahu apa pasal? The reason why dia nak larikan diri daripada sekolah tersebut is ini apa? Harakan pagar makan padi 2.0 lah. Okay, sebab dekat sana, cikgu sekolah dekat sana pula nak liwat dia. Bukan nak liwat, dah liwat dah pun weh. Aku tak faham. Aku serius tak faham okay? Member kena liwat lagi, guys. Member stress. Apa ni? Aku masuk sekolah nak belajar kan. Aduh aku yang kena sekolah ni. So kesian tu Pedro ni, okay? So dia dah tekad untuk melarikan diri daripada sekolah tersebut, even daripada kawasan tersebut juga, guys, which is Bogota. And kemudian guys, apabila dia telah melarikan diri kan, dia dah dewasa lah basically, okay? Dia dah berjaya untuk melarikan diri daripada Bogota. Tapi inilah orang kata, macam aku cakap lah, apa ni, bila benda-benda macam ni jadi kat dia kan, okay? Dia pun dah, aku rasa lah, benda-benda gelap ataupun kejahatan tu dah ada dalam diri dia tau. So benda-benda macam ni lah kan, benda-benda yang tak manis dah mula nak start, guys. So selepas dia dah melarikan diri tu, dia dah dewasa. In fact dia dah dewasa. Pedro ni dia telah mulakan segala kegiatan aktiviti jenayah, guys, di mana dia telah mencuri sebuah kereta demi meneruskan kehidupannya, guys. Okay, mungkin dia nak ambil kereta tu and then dia nak jual ke apa kan, okay? And or maybe dia nak bawa kereta tu nak pergi cari kerja ke sini sana kan, tu nak lari daripada kena liwat dia kerja kan, okay? So dia dah melakukan dia punya penjenayah yang pertama, guys. Tapi nasib malang lah si Pedro ni okay? Lepas dia dah berembat kereta tu, member sudah kena tangkap dengan polis so dia kena tangkap and dia kena sumbat dalam jail kat sana. And aku rasa lah maybe untuk Pedro jugalah, okay? Mungkin kita tak tahu mungkin dia sengaja buat jenayah so that dia akan ditangkap dan juga dimasukkan ke dalam jail, so that dia akan selamat daripada society luar, okay? Selamat daripada rumah perlindungan, selamat daripada guru sekolah peliwat kan, okay? So maybe kita tak tahu okay? So dia pun dimasukkan ke dalam penjara. So apabila dekat penjara kan, guys, macam biasalah dia nak kena ikutlah segala rutin penjara kan, SOP, prosedur semua kan, okay? Tetapi guys, semasa dia kat dalam penjara tu, dia pun kena liwat juga, guys. Memang kena liwat dalam jail juga. Okay? Tapi bukan satu kali. Maksud aku bukan seorang, guys, tetapi dua orang weh. Dua orang telah meliwat si Pedro dekat dalam jail weh. Ini lagi teruk 3.0 punya harap pagar makan pagar kan, okay? So aku rasa member stres lah. Memang stres lah dalam jail lah, aku rasa lah. Cuma selepas segala kejadian liwat-liwat dalam jail tu kan, okay? Sebelum si Pedro ni dibebaskan, which is Pedro ni dekat dalam jail, dia good behaviour lah sebab dia bakal dibebaskan. So sebelum dia dibebaskan daripada penjara ni, Pedro
dia sempat untuk membunuh 2 ekor peliwat dia tu untuk membalas dendam, guys. Haha, aku rasa orang kata apa lah, yang 2 orang liwat ni kan, kira dia punya final straw lah, okey. Memang dah buatkan dia pada tahap yang maksimum, macam tak boleh belah ni, aku nak kena balas dendam ni. So dia pun membalas dendam dengan membunuh 2 orang. Aku tak tahu lah dia liwat ke tidak lah 2 orang tu kan, okey. Tapi yes, mati 2 ekor bandua tu dalam jail. And yes, macam aku cakap tadi dari segi segala perbuatannya ni kan, okay, yang dia dah buat, dia curi kereta semua kan, and then dia boleh bunuh pula 2 ekor yang liwat dia tu. Inilah di mana detik permulaan pembunuhan bersiri Pedro Lopez, guys. Okey lah, nak dipendekkan cerita lah, okey. Sepanjang tempoh si Pedro dia melakukan aksi pembunuhan bersiri tu, ini aku cakap kat korang awal-awal ni kan, korang mesti terkejut, guys. Okey, betapa lain macam pembunuhan bersiri si Pedro Lopez ni Sebab dia ni dipercayai telah membunuh seramai 300 orang, guys. 300 orang mangsa dia, and merata-rata mangsa dia adalah kanak-kanak lelaki dan juga perempuan. And dia pun ada dia punya profil mangsa dia sendiri, guys. Macam aku explain kat korang lah, serial killer ni diorang nak buat profiling. Profiling kan, nampak macam power sikit kan, nampak macam ada systematic sikit lah. Okay, so ke semua mangsa dia tu macam tadi, okay, dia punya mangsa adalah budak lelaki dan juga budak perempuan. And also, dia hanya akan memilih mangsa-mangsa dia daripada Colombia, Peru dan juga Ecuador. Dan kesemua mangsa dia berumur dalam lingkungan 9 sehingga 12 tahun. Dan Pedro ni kan, dia juga dikatakan dia akan membunuh sebanyak 3 orang kanak-kanak pada setiap minggu, guys. Member sudah ada letak kuota lah, ada KPI 3 kids every week dia nak kena bunuh. So maybe dia dah buat sepanjang minggu kan, okay. Kalau let's say betul lah 300 kan, okay, 3 kali seminggu apa, 100 minggu 100 minggu tak sampai 2 tahun lah, dekat makan 2 tahun kan, dah bunuh 300 orang. Bagi aku that is mental gila serious Okey lah guys, untuk si Pedro Lopez ni okey, sepanjang dia dah membuat dia punya pembunuhan berantai, pembunuhan bersiri di mana dia melibatkan kanak perempuan, kanak-kanak lelaki kan. Ada satu benda lah, satu fact yang perlu diketahui lah, okey, disebabkan dia punya kekejaman tu, okey, dalam dia buat pembunuhan dia tu. Pedro Lopez ni kan, dia sebenarnya pernah ditangkap oleh suku kaum di Peru yang dikenali sebagai Ayachucos ketika dia cuba untuk melakukan aksi penculikan guys. Nampak betapa wantednya si Pedro ni dekat Peru, okey, antara Colombia, Peru dan juga Ecuador, sampaikan ada geng sudah mau cari dia And akibat penangkapan tu kan guys, akibat penangkapan tu dia hampir ditanam hidup-hidup Bagi aku kat sana kalau ada kena mengena dengan geng ke ataupun je lah puak-puak ke apa kan, kalau dorang dapat tangkap kau kan, and if dorang nak seksa kau, dorang akan buat benda yang paling mental guys. Sebab yelah sana mungkin lah kat sana kan, dorang punya sebenarnya orang kata kan, dorang punya way of living dorang kan memang kasar lah. So maybe that's why macam si nama mak ni, Pedro ni kan, hampir kena tanam hidup-hidup Cuma nasib baik si Pedro ni kan, okay, pada time tu dia member nak kena tanam ni hidup-hidup, nak kena tanam dalam tanah ni. Nasib baik dia diselamatkan oleh seorang mubalih guys. And macam mana? Okay, macam pelik lah, macam mana pula kan, sebab member nak kena tanam hidup-hidup kot kan, okay. And then dengan kaum Ayachucos tu lagi kan, okay. Pedro ni dia diselamatkan oleh mubalih tu selepas mubalih itu telah berjanji kepada kaum Ayachucos tu untuk menyerahkan Pedro ni kepada pihak polis guys. Maybe time tu lah mubalih kata lah, okay, aku tahu dia ni memang dah buat hal banyak kan, okay, muka mamat ni memang dah buat hal banyak, tapi aku rasa let's do the right way guys, okay. No need tanam him hidup-hidup, okay. Why don't I take him and then I send him to the police. Case settle. You guys can live here happily. You can tanam balik your tanah there. No need to tanam people here. I send him to the police guys. Lebih kurang mungkin lah Mungkin dia cakap macam tu dekat si Ayachucos ni kan, okay. Tetapi yang bagus untuk si mubalih ni kan, okay, dia memang betul guys, dia memang menghantar Peru dia memang menghantar Pedro ke pihak polis. Okay, kat pihak polis Peru lah. And aku rasa lah kalau Pedro kan dia nak masuk jail macam alamak, aku risau pula kan nak kena liwat dah ni kan, jam juga aku ni kan, aku dah berumur kan, ada ke orang nak liwat aku lagi kan. Maybe member risau ke apa kan, okay. So bila dia masuk jail tu, si Pedro ni dia berkelakuan baik guys.
Member berkelakuan baik. Aku rasa maybe dia tak nak macam attract too much attention dekat sana kan, walaupun nama dia dah agak panas dekat sana. Okay, so atas berkelakuan baik dia tu, bernasib baiklah si Pedro ni. Dia dibebaskan guys. Dibebaskan atas good behaviour lah. Cuma ada satu benda lah, not only good behaviour guys, tetapi terdapat satu sebab yang tidak dapat dipastikan. Why dia ni dilepaskan? Even though, if korang fikir balik kan, even though dia berkelakuan baik ke apa, tapi member sudah bunuh beratus-ratus orang guys. Sampai satu suku kaum ayah cukus ni mencari. Memang dia ni a very big criminal lah pada time tu kan. Okay, so that is still remains a mystery. Why si Pedro Lopez ni dilepaskan daripada penjara Peru. Kemudian guys, pada 1980, Pedro ditangkap untuk dikali kedua apabila dia hendak membuat satu aktiviti penculikan ke atas seorang budak perempuan. Member tak serik-serik lagi guys. Member still nak buat dia punya kerja weh. Dia still nak tambah lagi dekat segala mangsa yang bedah beratus-ratus tu. Dia still nak sambung weh. Bagi aku ini je dah, memanglah ini dah ketagih aku rasa Okay, jadi memang nak go all out lah as a serial killer. So selepas Pedro ditangkap untuk kali kedua tu, okay, segala siasatan telah dijalankan ke atas Pedro Lopez, and melalui hasil soal siasat tu, time tu Pedro telah membuat pengakuan tentang 300 kes pembunuhan kanak-kanak perempuan yang sudah dilakukan olehnya guys. 300 weh. Cuma yelah, dia telah mengakulah. Okay, maybe dia nak bagi nampak dia macam aku power, aku dah bunuh 300 orang. Okay, tetapi of course pihak polis kena buat segala siasatan lah. Okay, and mereka juga terjumpa bukti lah berkenaan dengan segala pembunuhan si Pedro ni kan. Okay, so berdasarkan bukti yang disahkan lah, okay, yang sedia ada, Pedro hanya disabitkan 110 kesalahan daripada jumlah tersebut tau. Okay, 110 daripada 300 tu lah. And mereka juga telah berjaya untuk menjumpai hanya 53 mayat mangsa dia guys. So dia punya numbers kat sini tak confirm lagi lah. Tapi kalau based on bukti tu, yalah, even though tak sampai 300 pun kan, okay, 110 pun dah kira banyak lah kan. And then 53 mayat weh. Bagi aku macam wow, push. Macam bapak scary siap ni kan. Gila tu. So selepas segala pembicaraan kes tu kan guys, okay, Pedro ni dia telah dijatuhkan hukuman maksimum selama 16 tahun guys. Dan dia juga akan menjalankan hukumannya di sebuah hospital psikiatri guys. Why? Sebab terdapat seorang pakar perubatan ni yang telah mengesahkan bahawa si Pedro Lopez ni adalah seorang yang kurang siuman. Dia sudah ada short circuit sikit lah apa yang dikatakan oleh pakar psikiatri tersebut. So okay guys, apa yang terjadi dekat Pedro selepas itu selepas dia telah dijatuhkan hukuman selama 16 tahun dalam penjara and also masuk ke hospital psikiatri. Pada tahun 1998, Pedro ni end up dia dilepaskan atas berkelakuan baik guys. Again, dia ni berjaya untuk dilepaskan guys. Dan sampai sekarang guys, tiada siapa tahu di manakah pergi si Pedro Andre Lopez ni. Tak ada siapa tahu lokasi terkini dia guys. Sama ada dia masih hidup ke ataupun dia dah tak ada ke, still remains a mystery. Cuma kan guys, pada tahun 2002, pihak polis Colombia, mereka telah mengeluarkan satu warrant untuk menangkap si Pedro ni guys. If dorang berjaya jumpa je lah. Okay, why? Sebab terdapat satu kes pembunuhan yang sebiji sebiji macam mana si Pedro ni buat guys. Dia akan aim lah kanak-kanak yang berumur 9 hingga 12 tahun, and then yang berasal daripada Colombia, Peru dan juga Ecuador. So dorang macam alamak, this man is back lah. Okay, dah jadi satu manhunt pula dah. Okay, tetapi any updates on that tidak dapat diketahui pun. Lepas tu kan guys, okay, terdapat satu fact berkenaan si Pedro Lopez ni. Dia ada membuat satu statement guys. Dia ada buat satu statement dan dia ni juga telah diberikan nama gelaran sebagai Monster of the Andes. And apakah statement yang dikatakan oleh Pedro tu? Dia ada berkata why dia aim semua mangsa-mangsa dia tahu. And dia ada mention specifically yang dia berkata, aku suka perempuan daripada Ecuador sebab mereka adalah golongan yang lemah lembut dan juga mudah untuk mempercayakan orang. Scary bye. Okay,
So bagi aku that's how dia buat dan juga membunuh segala mangsa dia. Okay, 300 ke 110 tu itu memang confirm tak confirm lah. Tetapi bagi aku, bagaimana si Pedro ni kan, dia jadi macam tu lah. Okay, sebab ialah dia boleh sangkut tu kan, dia dibesarkan dengan di sekeliling yang teramat negatif guys. Okay, even though dia ada ramai gila adik-beradik dia kan, okay, tetapi mak dia adalah seorang pelacur, and then because of that dia cuba untuk mencabul adik perempuan dia sendiri guys. Kemudian dia dihalau pula nak masuk rumah perlindungan, tapi rumah perlindungan tu pula lah dia punya owner pergi liwat je ni kan. And then dia kena selamatkan pula dengan satu keluarga ni, hantar ke sekolah, cikgu pula liwat dia. So benda-benda macam ni telah membuat dia mungkinlah menanam satu sifat yang dendam yang gila babeng punya lah. Dia memang nak bagi revenge dekat apa yang dia telah lalui tau guys. And bagi aku menakutkan lah bila dia sudah pendam pembunuh bersiri tu punya naluri kan. Okay, once dia unleash the Kraken, ramai kadang-kadang dijadikan mangsa. And mungkin dia terlampau stres apabila dia diliwat masa dia kecil ke apa kan. Sekali dia dah buat ini semua, dia pula disahkan kurang ciuman pula. So it is something very scary lah, okay, berkenaan dengan Pedro Alonso Lopez. Jadi sampai sini saja guys, aku boleh share dengan korang berkenaan dengan The Monster of the Andes, Pedro Alonso Lopez. Aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ini, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam konten ini. Tapi aku nak cakap thank you guys for supporting my channel, for supporting semua video aku, and untuk tengok video aku dari awal sampai habis. You guys are the best. And jangan lupa untuk subscribe kepada channel aku kepada yang belum lagi subscribe, and also hit the bell notification guys, and jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Your support, thank you so much guys. I will see you in the next video. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap, yang penting korang happy, and yang lagi penting is stay safe, stay healthy, take care guys. Assalamualaikum, bye bye. Yang which bagi aku lah, aku ada aku punya own personal opinion. Bagi aku lah, aku ada aku punya own person. Jangan carut. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Sebab dia kena halau, and then dia nak duduk dekat satu rumah perlindungan ni. Dekat satu. Lepas dia dah. Kau nak bersin ke tak weh? Dah gila dah. Bagaimana si Andre ni? Andre Tukar-tukar nama member